Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, anak-anak tingkatan 1 SMK Perempuan Metodis Kuantan bagi tahun 2021. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izin kurnianya maka kita masih lagi dapat bersama-sama untuk mengikuti satu lagi taklimat iaitu taklimat pengoperasian tingkatan 1 bagi tahun 2021. Walaupun keadaan di luar sana masih tidak selamat lagi, kami warga sekolah mengharapkan agar kita dapat sama-sama mematuhi SOP yang telah disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia supaya kita semua selamat insya-Allah. Salam perkenalan daripada kami, warga kerja SMK Perempuan Metodis Kuantan. Saya Puan Haniza binti Hashim merupakan pengetua sekolah ini. Baik, sebelum kita meneruskan sesi taklimat pengoperasian tingkatan 1, eloklah saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang visi juga misi sekolah. Visi dan misi sekolah ini ialah visi dari Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera, dan misi sekolah ini ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Manakala moto sekolah ini ialah From Darkness to Light. Darkness ialah kegelapan, light itu ialah cahaya. Maksudnya ilmu yang diperoleh boleh menerangi kejahilan selaras dengan aspirasi sekolah yang menekankan aspek kecemerlangan. Baik, latar belakang sekolah. Baik, sekolah ini merupakan sekolah yang sangat kecil. Bilangan guru adalah seramai 42 orang guru yang terlatih, manakala staf sokongan ataupun anggota khidmat pelaksana ada 7 orang dan bilangan murid setakat hari ini ialah 606 orang dan bilangan kelas ialah sebanyak 20 kelas yang mana setiap tingkatan itu mempunyai 4 kelas iaitu murni, gigih, setia dan juga kreatif. Dan kita juga ada pengawal keselamatan seramai 4 orang, 2 orang bertugas pada waktu pagi, 2 orang bertugas pada waktu malam dan 3 orang pekerja pembersihan. Baik, perkara yang kedua di sini yang sangat penting untuk saya kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan ialah Dual Language Program. Ini merupakan dasar Kementerian Pendidikan Malaysia, DLP dan juga Highly Immersive Program. Matlamatnya sebenarnya ialah untuk kita membantu anak-anak supaya mereka dapat menguasai mata pelajaran bahasa Inggeris di sekolah ini. Baik, tujuannya ialah kenapa DLP ini dilaksanakan ialah untuk menyokong penguasaan kemahiran berbahasa melalui pendekatan masa pendedahan kepada subjek bahasa Inggeris secara tidak langsung. Maknanya di sini ialah kita ingin memberikan lebih contact hour ya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan bagi mengikuti mata pelajaran bahasa Inggeris dalam mata pelajaran sains dan matematik. Ya. Jadi anak-anak tingkatan 1, 2 dan 3 akan mengikuti mata pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Tapi sekolah ini hanya menawarkan satu kelas sahaja daripada 4 kelas tingkatan 1 yang ada di sekolah ini. Maknanya dekat sini anak-anak tuan-tuan dan puan-puan kami akan pilih mereka yang layak untuk masuk ke kelas DLP ini iaitu kelas tingkatan 1 murni. Bagaimana kita memilih anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ini ialah berdasarkan kepada keputusan penilaian pertengahan tahun mereka pada tahun 6. Jadi itu menjadi asas utama kepada kita untuk memilih anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sama ada mereka layak untuk berada dalam kelas DLP ataupun tidak. Kami hanya menempatkan 30 tempat sahaja untuk anak-anak ini bagi setiap kelas. Jadi untuk kelas DLP kita hanya ada 30 orang murid sahaja dan anak-anak yang terpilih ini mereka akan mengikuti pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris.
Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan sekiranya anak-anak tuan-tuan dan puan tidak terpilih, tuan-tuan boleh membuat permohonan ataupun rayuan kepada pihak sekolah, dan sekiranya murid pertama yang kita pilih seramai 30 orang itu ada yang menarik diri dari kelas TLP ini, maka tuan-tuan dan puan yang berada dalam waiting list itu akan kita masukkan dalam kelas 1 murni. Tapi kalau tidak ada, makanya kita tidak akan tempatkanlah anak tuan-tuan dan perempuan itu untuk mengikuti kelas TLP. Okey. Baik, dan ini sejajar dengan aspirasi murid dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, yang salah satu aspirasinya ialah untuk memastikan anak-anak kita ini ada kemahiran dua bahasa. Maknanya mereka boleh menguasai bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, dan digalakkan juga anak-anak tuan-tuan dan perempuan belajar bahasa-bahasa lain. Baik, sebelum kita pergi lagi terus untuk taklimat pengoperasian ini, suka ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan tentang kategori sekolah yang ada di Malaysia ini. Baik, jadi menurut Akta Pendidikan 1996 kurungan Akta 550, ada 3 kategori sekolah sahaja di Malaysia ini, iaitu pertama sekolah kerajaan, yang kedua ialah sekolah bantuan kerajaan, dan yang ketiga ialah sekolah swasta. Kalau sekolah kerajaan ini ialah sekolah yang mendapat bantuan sepenuhnya daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay. Manakala sekolah bantuan kerajaan, iaitu sekolah menengah kebangsaan perempuan Methodist ini merupakan sekolah bantuan kerajaan, iaitu sekolah yang menerima sumbangan modal dan sumbangan bantuan daripada dana awam. Dan sumbangan modal ini sebenarnya kita hanya boleh gunakan untuk 4 kategori itu saja. Okey, iaitu satu, menaik taraf ataupun pembaik pulihan bangunan sekolah. Yang kedua ialah penyelenggaraan prasarana sekolah untuk aset tidak alih. Kemudian yang ketiga ialah penambahbaikan kemudahan sekolah, dan yang keempat ialah membiayai sebahagian daripada kos projek pembinaan bangunan baru. Okey, bagaimana dia punya modus operandinya ialah apabila kita memohon kepada Church Council, okey, peruntukan, okey, untuk kerja-kerja A, B, C, D dan D ini, dan pihak Methodist Church Council ini mereka akan bermesyuarat dan mereka akan memutuskan berapa yang SMK Perempuan Methodist Kuantan patut dapat, dan mereka akan memohon kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Selepas itu barulah kita dapat dana tersebut untuk kita laksanakan sama ada untuk menaik taraf, bangunan sekolah, ataupun pembaik pulihan, ataupun nak menyelenggara prasarana sekolah, ataupun kemudahan sekolah, dan juga ataupun kita nak buat bangunan baru, tetapi itu mungkin tak masuklah dalam senarai kita kerana SMK Perempuan Methodist ini kawasan tanahnya sangat terhad. Ini maksudlah sekolah bantuan kerajaan tadi, ya, sumbangan bantuan penuh apa-apa saja pembayaran daripada wang awam selain daripada sumbangan modal yang dibuat kepada sesuatu institusi pendidikan. Oleh sebab itulah kita di SMK Perempuan Methodist ini kita mendapat dana daripada pihak awam itu, dan juga dana itu kita gunakan untuk perkara yang keempat tadi. Bilangan bergantung kepada Methodist Council. Mereka yang memutuskan berapa sekolah ini yang patut dapat. Dan untuk membeli perabot dan kursi meja dan sebagainya itu tidak termasuk dalam senarai, dan SMK Perempuan Methodist Kuantan ni sejak dari dulu lagi kursi, perabot, meja dan sebagainya beli sendiri. Kita carilah ikhtiar, ya, untuk kita dapatkan bekalan itu. Baik, pengoperasian, dan mungkin ini yang tuan-tuan dan perempuan tunggu, ya, bagaimana anak-anak tuan-tuan dan perempuan akan bersekolah secara tidak bersemuka ini. Lebih-lebih lagi masuknya daripada darjah 6 ke tingkatan 1. Mungkin keadaannya suasana baru, mungkin ada ibu bapa yang berasa sangat excited, ya, mungkin anak sulung baru masuk ke sekolah menengah dan sebagainya, tiba-tiba tak dapat bersekolah pada esok hari, tapi kita harus percaya dan yakin bahawa perancangan Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang terbaik. Jadi apa yang kita akan lakukan ialah, yang pertama sekali kita akan mewujudkan grup ibu bapa, ya, grup WhatsApp ibu bapa. Kemudian yang kedua kita akan bagi jadual
Okey, jadual waktu kita pun dah siap, kita akan share dalam grup WhatsApp ibu bapa itu. Kemudian yang ketiga, saya akan tunjukkan ya, kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan kaedah ya, pengajaran dan pembelajaran di rumah ya. PDPR itu maksudnya pengajaran dan pembelajaran di rumah melalui pelbagai platform. Yang keempat, apa itu Dropship Corner. Okey, kemudian yang seterusnya ialah kedudukan murid dalam kelas. Ingin saya jelaskan di sini bahawa hanya di LP sahaja yang kita pilih murid-murid ini, dan yang 3 kelas lagi tidak ada pengasingan kelas. Okey, kita letak anak-anak tuan-tuan dan perempuan sama saja. Dia di kelas gigih, di kelas setia dan juga di kelas kreatif. Okey, dan yang terakhir ialah tentang buku teks digital. Okey. Baik, yang ini sebelum kita pergi kepada perkara yang saya sebutkan tadi ini, ingin kita berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan berkenaan dengan carta organisasi dan juga guru kelas dan juga guru mata pelajaran anak-anak. Jadi tuan-tuan dan perempuan serta anak-anak boleh lihatlah, okey, berkenalan dengan guru-guru. Okey, walaupun tak dapat secara bersemuka, sekurang-kurangnya kita dapat melihat gambar guru-guru anak-anak tuan-tuan perempuan ya. Inilah dia barisan pentadbir kami. Okey, kita ada pengetua, kita ada 3 orang penolong kanan, kita ada 4 orang ketua bidang dan kita ada 2 orang guru bimbingan kaunselor kita. Kemudian kita tengok kepada guru mata pelajaran. Ini dia guru mata pelajaran tingkatan 1. Ingat kita ada 4 kelas tadi, 1 murni. Inilah dia cikgu yang akan mengajar mata pelajaran yang ada. Okey, yang ini kelas murni lagi. Kemudian ini kelas 1 gigih. Okey, guru-guru 1 setia. Kemudian guru-guru 1 kreatif. Okey, anak-anak boleh berkenalan dengan guru-guru. Dan tadi saya dah sebut berkenaan dengan grup WhatsApp ibu bapa. Jadi kita akan mewujudkan grup WhatsApp ibu bapa berdasarkan nombor telefonnya yang tuan-tuan dan perempuan catatkan ya, sewaktu membuat pengesahan pendaftaran tempoh hari. Jadi ini ialah contoh ya, grup WhatsApp ibu bapa tingkatan 5 dan juga tingkatan 4. Okey ya, kita ada semua tingkatan, kita ada grup WhatsApp. Okey, jadi grup WhatsApp ini kita gunakan untuk kita salurkan segala maklumat ya, segala perkara berkait rapat dengan aktiviti, program, okey, yang perlu kita maklumkan kepada tuan-tuan dan perempuan. Kita akan gunakan platform ini ya untuk kita share. Ya, selain itu juga jadual waktu PDPR. Okey, ini dia jadual waktu PDPR yang kita sediakan untuk anak-anak tuan-tuan dan perempuan di rumah ya. Nama pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, pengajaran di rumah ini dia boleh jadi online, dia boleh jadi offline. Inilah dia dan waktunya yang kita akan guna pakai. Okey, kalau kita lihat dalam satu hari sekurang-kurangnya kita ada 4 mata pelajaran sahaja. Okey, kerana kalau mengikut kepada arahan ya daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, maksimum masa ataupun masa 3 jam ke 4 jam begitu. Okay. Jadi kita takkan lebih daripada itu ya untuk PDPR, dan tuan-tuan dan perempuan bolehlah download dan boleh print lah jadual waktu ini untuk anak-anak tuan-tuan dan perempuan, dan sila patuhi waktu ya. Sebab kita dapati bahawa pada tahun lepas ya kita menghadapi masalah ya, kerana anak-anak ini apabila tidak bersekolah, pada anggapan dia macam dia bercuti dan suka untuk bangun pagi pula jadinya. Jadi tuan-tuan dan perempuan harus mainkan peranan di sini. Saya mohon sangat-sangatnya kepada tuan-tuan dan perempuan, pastikan anak-anak patuhi ya jadual waktu yang kita bagi ni, okey, supaya PDPR ini dapat berlangsung dengan lancarnya. Okey, ini berkenaan dengan jadual waktu. Kemudian yang ini ialah kaedah PDPR. Ingat ya, kaedah PDPR boleh pelbagai. Dia boleh secara dalam talian, dia boleh secara luar talian. Okey, yang ini contoh-contoh ya PDPR yang telah kita laksanakan okey pada tahun lepas, pada tahun 2020. Kita boleh bagi melalui Telegram, okey, latihan dan sebagainya. Ini contohlah, okey ya. Apa ni, kaedah PDP, kita bagi arahan, kita bagi latihan melalui Telegram kepada anak-anak, ataupun kita gunakan platform Google Classroom. Google Classroom itu ialah kita menggunakan Google Docs ya. Google Documents itu kita bagi latihan kepada anak-anak, okey, dengan menggunakan ID 5 anak-anak. Anak-anak boleh akses, boleh jawab, hantar balik kepada cikgu menggunakan ID 5, menggunakan Google Docs, cikgu akan semak. Okey, kemudian yang kedua kita ada juga Google Meet. Itu yang gambar banyak-banyak ni. Ini Google Meet. Okey, kita dapat melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara langsung dengan anak-anak. Kita boleh tengok. Kita boleh tengok paparan anak-anak dalam skrin anak-anak.
Okey, sama ada dia ada telefon ataupun di laptop ataupun pada PC, tak ada masalah. Okey ya. Okey, kemudian yang ketiga, ini juga dalam Telegram, okey, WhatsApp pun boleh juga ya. Kemudian yang itu ialah Google Meet, anak-anak membuat ujian, okey, melaksanakan ujian lisan secara dalam talian. Ini untuk tahun-tahun lepas lah, okey. Dan selain daripada itu juga kita ada juga quizzes. Ini quizzes ini kita boleh laksanakan sama ada pada masa yang ditetapkan oleh guru ataupun selepas-lepas itu. Sebenarnya cikgu boleh set masa. Anak-anak boleh jawab pada waktu malam, okey. Boleh jawab pada waktu petang dan sebagainya, dan siap dengan analisis sekali bila kita buat quizzes ini. Cikgu pun tak perlu semak kan, dia dah siap analisis, okey. Nak banyak salah nombor berapa dan sebagainya, dan markah skor pun tetap ada. Ini kaedah-kaedah terkini, platform-platform yang kita boleh gunakan ya untuk PDPR untuk anak-anak. Okey, secara dalam talian, secara online ataupun secara offline. Baik, satu lagi kaedahnya ialah berkenaan dengan dropship corner. Baik, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan ada menyediakan peranti, okey, untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, okey, kita menyediakan juga ya kaedah untuk kita menyerahkan, okey, latihan kepada anak-anak, okey, dalam bentuk modul dan sebagainya. Jadi ini ialah dropship corner, letaknya ialah di sebelah kantin sekolah. Okay, boleh tanya pengawal keselamatan tempat kita nak mengambil latihan anak-anak. Jadi ada disediakan barcode, okay, di atas rak-rak tersebut dan diletakkan, dilabelkan nama kelas masing-masing. Jadi macam mana kita nak laksanakan ini? Apabila guru memberi arahan, okay, anak-anak boleh ambil latihan mereka. Jadi kita telah memutuskan hanya ambil hari Jumaat saja. Ataupun hari Sabtu lah, kalau tuan-tuan dan perempuan tak dapat nak ambil pada hari Jumaat, hari Sabtu. Dan hanya ibu bapa sahaja yang dibenarkan untuk mengambil latihan tersebut. Jadi kita, pihak sekolah akan menyediakan dua fail. Fail 1 dan juga fail 2. Baik, fail 1 ialah penjaga ambil bawa balik. Kalau contohnya pada minggu depan, hari Jumaat, kita telah mula menyediakan latihan untuk anak-anak, okay, modul dan sebagainya. Hari Jumaat depan ataupun hari Sabtu, tuan-tuan dan perempuan boleh ambil modul itu daripada rak ini, bawa balik. Jadi dalam tempoh 5 hari ataupun 4 hari, 5 hari, anak-anak akan laksanakan latihan yang diberikan. Selepas itu dah komplit semua, isi balik dalam fail 1 itu, bawa balik ke sekolah pada hari Jumaat. Okay? Lepas tu letak dalam barcode itu, ambil pula fail yang kedua. Itu caranya, kaedahnya bagaimana kita nak melaksanakan. Fungsinya dropship corner itu. Okay? Syaratnya ibu bapa datang ambil, okay, seorang saja masuk kawasan sekolah dan anak-anak tidak dibenarkan untuk masuk ke kawasan sekolah. Okay? Memang ini arahannya begitu. Okay? Saya harap tuan-tuan dan perempuan faham bagaimana kita nak melaksanakan DSC ni ya, dropship corner. Okay? Baik, ini satu lagi ya, buku teks ya. Kita boleh juga ya, selain daripada buku teks dalam bentuk hard copy itu, kita juga boleh dapat melalui talian, okey, secara digital. Okey, yang ini juga nanti pihak sekolah akan kongsi bersama tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan hanya boleh klik saja. Kalau anak-anak tuan-tuan perempuan di tingkatan 1, makanya klik je tingkatan 1, dia akan keluar senarai. Okey, buku teks semua ada sekarang ini dalam bentuk digital. Okey, tak perlu lagi kita ada hard copy itu sebenarnya. Tetapi saya faham, okey, ada ibu bapa mungkin peranti hanya ada satu ataupun dua, mungkin kakak nak guna, abang nak guna dan sebagainya kan. Jadi perlukan juga buku teks itu dan pihak sekolah akan memikirkan cara bagaimana untuk kita menyerahkan, okay, buku teks itu kepada tuan-tuan dan perempuan ya, sebab kita perlu tunggu, okay, murid tingkatan 1 tahun 2020 memulangkan buku teks mereka. Dan barulah boleh kita serahkan kepada anak-anak tuan-tuan dan perempuan ya. Kita akan fikirkan cara macam mana, tetapi sementara nak menunggu buku teks secara hard copy itu, mungkin tuan-tuan dan perempuan bolehlah bagi kepada anak-anak buku teks secara digital yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Ini berkenaan dengan aktiviti co-curriculum. Okey, aktiviti co-curriculum secara bersemuka memang tidak dapat dijalankan. Okey, tidak dibenarkan sama sekali. Oleh sebab itulah kita mengadakan aktiviti secara dalam talian. Okey, dan kalau diikutkan aktiviti co-curriculum kita akan bermula pada setiap hari Rabu antara pukul 2.30 petang hingga 4.30 petang. Okay, aktiviti co-curriculum akan bermula dan cikgu yang berkenaan akan memberi arahan nanti melalui grup WhatsApp.
Okay. Oleh sebab tingkatan 4-5 biasanya mereka akan ada gadget sendiri, kita tak akan ada menghadapi masalah. Okay. Mungkin yang menengah rendah tingkatan 3, 2, 1 mungkin ada masalah ya untuk memiliki gadget sendiri. Tuan-tuan dan perempuan pun mungkin tak benarkan anak-anak memiliki gadget sendiri, tak ada masalah. Tapi kita akan masukkan dalam grup ibu bapa berkenaan dengan aktiviti secara dalam talian, iaitu aktiviti co-curriculum. Okay. Jadi jawatankuasa co-curriculum akan menyediakan dan kita akan kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan. Dan selain itu juga perkara yang paling penting sekali ya, kita mengambil kehadiran itu ya. Kehadiran murid-murid kita akan ambil melalui Google Form. Nanti akan diberitahu oleh guru-guru berkenaan nanti dalam grup WhatsApp ibu bapa ya. Bagaimana kita nak ambil kehadiran anak-anak itu menggunakan Google Form. Okay. Dan pelibatan semua anak-anak dalam aktiviti co-curriculum ini sangat-sangat diharapkan. Okay, supaya apa, mereka akan mendapat skor kan. Okay, ya, kita ada skor kat sini, dapat grade, okay, dapat A ke B dan sebagainya kan untuk aktiviti co-curriculum. Okay, jadi kita mengharapkan asal ada je pelibatan anak-anak, Google Form itu lengkap berisi, makanya kita kira dah itu pelibatan anak-anak tuan-tuan dan perempuan dalam aktiviti co-curriculum, okay, di peringkat sekolah. Kemudian pendaftaran melalui Google Form juga akan dilaksanakan pada 27 Januari ini. Okay. Pendaftaran melalui Google Form akan diuruskan oleh penolong kanan co-curriculum. So, jawatankuasa mereka akan inform tuan-tuan dan perempuan dalam grup WhatsApp. Okay. Bagaimana caranya kita nak mendaftar, okay, anak-anak ini melalui Google Form untuk 3 unit itulah. Okay. Unit persatuan dan kelab, unit sukan dan permainan, dan satu lagi ialah unit ni, uniform ini. Okay. Dan info plus kepada ibu bapa, ya betul. Okay. Kita akan adakan kita akan info plus kepada tuan-tuan dan perempuan segala maklumat, bukan sahaja co-curriculum, apa sahaja aktiviti, apa juga bentuk pertandingan secara dalam talian, kita akan info plus kepada tuan-tuan dan perempuan. Dan satu lagi saya terlupa berkenaan mesyuarat agung yang ini. Okay, mesyuarat agung akan mula pada 3 Februari. Sebenarnya pelantikan kita dah buat pada tahun lepas, okay? Cuma sekarang ni kita nak buat pengesahan saja. Jadi kita maklumkan kepada tuan-tuan dan perempuan, untuk anak-anak itulah dia, mesyuarat agung kita akan mula pada 3 Februari 2021. Okey, ini dah yang terakhir dah ya. Jadi pada kebiasaan orientasi sekolah, okay, kita akan ada orientasi sekolah untuk tingkatan 1. Sikit memandangkan anak-anak ini dia masih baru lagi, okay, transisi daripada sekolah rendah ke sekolah menengah. Okay, jadi kita tak dapat adakan orientasi secara bersemuka. Makanya ya, kita telah buat dalam bentuk video supaya mereka tahu, okay, bagaimana rupanya sekolah menengah kebangsaan perempuan Methodist Kuantan ni kan. Okay, selalu tengok dari luar pagar je mungkin. Hari ni kita bawa masuklah tengok, okay, tempat-tempat yang sepatutnya. Kalau tidak, kita memang minta anak-anak ini pergi sendiri tengok kan. Kalau ada perpustakaan, pusat sumber, kita pergi ke pusat sumber, makmal sains, musola, okay, kelas, okay, bilik guru dan sebagainya. Okay. Jadi nanti tuan-tuan dan perempuan boleh saksikanlah, okay, video tersebut. Dan akhir sekali, sebelum saya mengakhiri sesi taklimat ini, jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan juga tahniahlah kepada tuan-tuan dan perempuan kerana anak-anak tuan-tuan dan perempuan telah terpilih untuk belajar di SMK Perempuan Methodist Kuantan, sama ada untuk 3 tahun ataupun 5 tahun ini. Kerana apa? Kita harus bersyukur, tuan-tuan dan perempuan, anak-anak harus bersyukur kerana ramai lagi yang ada di luar sana itu ingin merayu, datang merayu kepada pihak sekolah ya untuk bersekolah di SMK Perempuan Methodist Kuantan. Tetapi malangnya sehingga ke setakat hari ini memang kelas kita memang penuh kerana kita jangkakan kita hanya, sebab bila ada penjarakan fizikal ini kita boleh tempatkan hanya 30 orang sahaja dalam setiap kelas. Dengan 4 kelas kita hanya boleh terima 120 murid sahaja. Jadi tuan-tuan di luar sana harus faham lah, kalau dah dapat dekat sekolah ni, kalau nak bersekolah, sekolahlah di sekolah ni kan. Okay? Jangan kata datang sekejap nak keluar pergi mana-mana, tak nak begitu ya, kerana ada lagi yang di luar sana tu memang teringin nak hantar anak SMK Perempuan Methodist Kuantan. Okey, pada anak-anak yang ada di luar sana yang mungkin mengikuti juga taklimat ini, so saya mengharapkan anak-anak dapat apa orang kata memberi tumpuan, fokus, okey, PDPR itu dapat dilaksanakan dengan baiknya, okey, dengar arahan guru-guru dan sebagainya, kerana kita tak tahu
selama mana ya aktiviti tidak bersemuka ataupun sekolah ni begini. Okay, kita tak tahu sejauh mana ataupun bila COVID-19 ini akan hilang. Mungkin 2-3 bulan lagi ke dan sebagainya, dan kita harus bersedia kan. Jadi gunakan kesempatan yang ada. PDPR ini buat dengan sebaik-baiknya. Sebarang kerja latihan yang guru bagi itu anak-anak lengkapkan. Itu caranya sebenarnya. Okey, kemudian akhir kata daripada saya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu kebaikan, pintu keberkatan, pintu nikmat, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesihatan kepada kita, pintu keselamatan dan pintu syurga untuk kita insya-Allah. Okey, semoga kita dapatlah menempuh tahun 2021 ini dengan cemerlangnya. Okey, supaya kita dapat menentang COVID-19 ini. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang ada di luar sana, kita patuhi SOP yang ditetapkan. Jadi terima kasih sekali lagi. Selamat menempuh persekolahan pagi tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera.